sadar aku ini siapa, orang biasa yang tak pantas dicinta. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Mengertilah kasih kita sempurna, biar masa terhenti, rinduku masih ada, berganti Baik, itu dia klip yang ada kena-mengenanya dengan topik kita pada hari ini. Itu dia seronok kan? Adakah lebih molek sebenarnya kalau kita dah, walaupun kita dah bercerai, tetapi kita boleh letak ke tepi amarah, letak ke tepi dendam, letak ke tepi rasa sakit hati dan sebagainya demi kebaikan anak-anak dan juga orang sekeliling. Kalau kita dapat lihat tadi, ada yang boleh raya bersama sekali, Farin. Dan kalau kita lihat sebenarnya cerai, satu perkataan, satu konotasi yang memberi makna yang mungkin kita rasakan sebagai negatif. Namun di sebaliknya pasti ada hikmah, pasti ada jalan nak cerita yang membawa kepada sesuatu yang lebih positif. Mungkin bukan untuk mereka tapi juga untuk orang di sekeliling mereka. Baik, jadi pada hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu kita yang pastinya mempunyai pengalaman dan perkongsian masing-masing. Ya, bersama dengan kita yang paling rapat dengan Syira, lebih mesra dengan panggilan Kiah Propa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi hari ini kita nak cerita betul jangan Propa. Tak ada Proper. Okey, dan bersama dengan sahabat saya Keith Fu, terima kasih, dan di ujung sana Cik Ahmad Fazli Aziz, perunding motivasi yang tak asing bersama dengan kita. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiganya. Untuk kita mulakan perbincangan kita sebagai mukadimahnya, mungkin saya boleh mulakan ladies first, minta izin? Sure. Wah, ladies first. Okey Kak Kia, setiap pasangan yang dah berkahwin itu pastinya mengimpikan rumah tangga yang kekal bahagia hingga hujung hayat. Akan tetapi ramai ataupun memang ada secara realitinya dalam kehidupan kita, mereka yang dah bercerai, yang berpisah ini, mereka keluar dari rumah tangga dalam keadaan marah, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan dendam dan sebagainya. Tapi Kak Kia sendiri mungkin boleh kongsikan bagaimana agaknya Kak boleh buang yang keruh tetapi ambil yang jernih itu sendiri. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebenarnya macam nak share sangat pun kita pun tak pandailah juga. Tapi kita pandang ke depan lah. Sebab bagi saya kita nak bercerai pun bukan kehendak kita. Siapa nak kahwin niat nak cerai? Betul. Tak ada juga. Tapi bila kita ada anak, anak tu penguat segala lah. Maksudnya nak melepaskan satu perkataan redha ada satu benda nombor satu yang payah. Betul tak? Kita sabar lain. Dia dah redha, dia dah habis dah ni. Sebab cerai mesti melalui benda-benda yang negatif, fasa-fasa yang negatif yang macam memang jam lah kepala kan. Tapi kita nak lepas kata redha tu, saya serah je pada Tuhan. Macam saya serah je habis. Saya serah habis dengan Tuhan sebab saya tak nak benda tu kata orang dengan anak-anak saya dia jauh, saya tak nak. Nak tengok bila masa suka hati kau nak ambil kau apa. Saya dengan dia pun bekerja sama. Maksudnya dia pun bekerja dengan saya. Bekas suami saya kerja dengan saya. Masih lagi bekerja. Nak makan sepinggan saya tak ada masalah. Nak minum kopi secawan pun saya tak ada masalah. Nak pergi holiday saya tak ada masalah. Cuma saya jaga batas dan kena fahamkan anak situasi kita berada begini. Mungkin saya ada connecting yang pintu tu, door tu, hotel sebelah. Jadi tak ada apa. Saya cakap kalau nak kahwin teruskan. Saya tak ada masalah. Sampai saya cakap satu tahap jodoh kita bukan untuk berkahwin. Jodoh kita mungkin hanya berkawan. Berkawan. Sebab saya cakap satu hari, saya cakap kalau tidak ada sesiapa sekalipun, saya cakap dengan dia, nak menguruskan jenazah dia, sekali lagi saya ada, saya urus, saya tak ada masalah. Dia sakit baru ni saya pergi. Dia sakit pun saya pergi baru ni. Sebab tak ada apa. Cuma saya kena jaga batas, saya tidak boleh berdua. Saya kena ada third party. Supaya melambangkan kita masih lagi menjaga itu. Kalau anak tanya cannot, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau third party beramai ada, okey. Jadi saya macam family saya pun alhamdulillah kita tidak ada. Bagi kita semua, kita dengan Tuhan lah. Kita lepas habis lah. Sebab kita bukan orang yang nak judge orang tu. Kita siapa? Kita pun jangan cakap kita cerai kita bagus. Kita pun kena cermin dia kita tak bagus. Dia pun macam tu kan. Jadi melepaskan satu benda itu sebenarnya kalau kita simpan bertapuk di sini pun tak sedap juga kan Prof. Jadi macam tak sedap juga kita nak bekerja. Ini senang je. Yo, kerja okey. Okey, kerja okey. Macam contoh ni pergi Singapura. Okey, pergi Singapura. Okey. Dia jadi tim saya. Dia part of my team untuk kerja. Go. Kerja ni settle ke jalan.
Dan kalau kita lihat sebenarnya penceritaannya pasti telah melalui satu fasa konflik lah. Tapi akhirnya anak yang menumpahkan darah daging kepada kedua-dua belah, bekas suami dan juga isteri ni menjadi kekuatan untuk terus okey. Okey, ada juga tak okey. Takkan kita nak cakap, saya ni tak okey. Tetapi tak okey tu macam mana? Itulah namanya bercerai. Kalau kita masih lagi okey, tidaklah kata kita tak selalu kan. Itu namanya dia A, aku B. Ya. Okey. Dia B, kita C. Baik. Okey, baik. Saya nak lompat pada Cik Fazli dulu sebelum kita ke Keith. Okey, Cik Fazli. Okey, kita memang tajuk kita ni cerai tapi okey. Tetapi ini satu kisah yang dah okey dan mungkin kita juga kisahnya nanti. Tetapi kita nak tahu juga tentang apakah implikasi. Pasal kerana kebanyakan pasangan di luar sana ni bila cerai mesti tak okey dan tidak okey itu tidak ada fasa batasnya. Dia sampai bila-bila pula, sampai anak-anak dah besar pun masih tak okey. Jadi mungkin boleh kongsikan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin. Saya ingat macam ni, betul apa yang Kak Kia sebut tadi lah. Siapa yang nak berkahwin tujuannya untuk bercerai, tak adalah kan. Dan kita pilih orang tu pun sebenarnya kerana kita yakin dia lah orang yang terbaik untuk kita lah. Tetapi dalam fasa perkahwinan dia akan ada konflik. Dan konflik ini sebenarnya bila tak diuruskan dia boleh jadi besar, semakin besar dan sebenarnya dia boleh membawa kepada penceraian lah. Okey. Dan dalam menguruskan konflik ini kadang-kadang ada pasangan yang tidak berjaya mengurus konflik dengan baik, bahkan dia jadi dendam. Kan? Dia jadi dendam. So saya bagi contoh, setengah-setengah suami, kenapa dia tak nak, dia ada masalah dengan isteri tapi tak nak ceraikan isteri? Sebab apa? Dia rasa kalau dia ceraikan isteri dia membabitkan kredibiliti dia, membuatkan dia rasa, saya bagi contoh, ada suami yang tak nak ceraikan isteri walaupun dia bermasalah sangat. Dia kata dia tak boleh teruskan rumah tangga kan. Tetapi kenapa dia tahan? Kerana apa? Nak menyeksa pasangan. Kerana apa? Kerana dia nak mengajar pasangan. Kau ni, kau sepatutnya dengar cakap aku. Bila kau tak dengar cakap aku, dia tahan. Sedangkan dua-dua terseksa dalam rumah tangga tersebut. So, kadang-kadang banyak perkara yang bermain dalam kepala itu menyebabkan dia tak nak bercerai dengan cara yang baik. Sedangkan kalau tengok dari segi cara, kaedah, cara hidup apa semua, itu dah tak boleh terus tu. Kita tengok pun dah payah dah ni. Susah nak baiki dah kan. Masuk lagi campur tangan keluarga dan sebagainya. Maknanya memang dah tak boleh dah tu. Tapi duk bertahan kerana apa? Kan dia tak mesti tadilah. Persepsi, reputasi. Kadang-kadang ada saja dia tahan sebab apa tahu? Supaya isteri yang minta cerai. Dia sendiri tak nak cerai, dia tangguh kan. Tujuannya mungkin nak menyeksa, nak menyusah. So ini sebenarnya perkara yang pada saya sebenarnya akan merosakkan lagi hubungan. Saya selalu sebut macam ni, cerai ni sebenarnya bila berlaku sesuatu penceraian, kita jangan duk sibuk fikir siapa betul, siapa salah, siapa baik, siapa jahat. Jangan. Sebab tak semua perceraian berlaku tu ada watak tersebut. Saya pernah jumpa satu kes. Cerai ni dua-dua baik. Dua-dua baik. Maknanya isunya hanya tentang satu, keserasian. Dia tak serasi, dia tak boleh. Kan? So bila macam tu saya kata, kalau nak cerai, cerailah dengan cara baik. Sebab apa? Kesan tu banyak. Kan? Sebab kita soal hati ni kita tak tahu. Kan, tengah nak marah mungkin kita rasa macam dia tak sesuai dengan kita, tapi lepas berpisah Eloklah. Kan, kadang-kadang elok pula kan. Kadang-kadang rindu tu datang balik. Kadang-kadang sebab tu Islam ni ada tempoh iddah. Iddah ni tempoh untuk bertenang. Bertenang, muhasabah balik, tengok balik kan. Kadang-kadang ada orang tu dia nak sangat cerai, nak kan. Dalam tempoh iddah baru dia sedar bila duduk jauh tu rasa macam ya Allah, tak boleh rasanya. Selama ni mungkin dia rasa okey tu sebab apa? Pasangan tu duk urus banyak benda. Pasangan tak ada baru tengok ya Allah, tak ada, rasa macam tak ada baru sunyi ya. Itu tak kira lagi dengan soal anak. Sebab tu pada saya cerita pasal penceraian ni. Penceraian ni adalah salah satu solusi dalam rumah tangga. Jadi maka bila dia adalah salah satu solusi, bila dah tak boleh pergi, dah buat macam-macam dah tak boleh. Maka solusi ini perlu dibuat dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Sebab macam tadilah anak-anak. Kadang-kadang yang terseksa, lebih terseksa ni bukan kita dengan pasangan. Ya, betul. Anak-anak tengok mak ayah bergaduh. Dia nak sokong siapa? Kan? Yang ini memburukkan sana, yang sana memburukkan. Itu yang tak best tu. So itu yang kadang-kadang yang terseksa ni anak dia sendiri. Dia jadi trauma, dia terkesan dari segi tekanan. Kadang-kadang bila saya tengok masa jadi kaunselor sekolah tu kan. Tengok budak bermasalah. Kadang-kadang salah satu punca dia jadi bermasalah kat sekolah sebab apa? Dia stres. Mak ayah dah bergaduh. Kan? Lepas tu bercerai pula. Lepas bercerai pula yang ni kutuk yang ni. So dia berada tersepit di tengah-tengah tu. Baik. Nak sokong siapa? Itu yang kita tak nak. Ini yang kita nak elakkan daripada memburukkan bekas pasangan, memburukkan bapa kepada anak dan juga memburukkan ibu kepada anak. Mungkin saya boleh ajukan soalan seterusnya kepada Keith. Keith sendiri kita dapat lihat Keith berjalan dengan anak, bawa anak berjalan, mengeluarkan masa dengan anak dan sebagainya, juga masih berbaik dengan bekas isteri. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang jadikan Keith masih lagi mengekalkan hubungan yang baik dengan bekas isteri? Terima kasih. Actually, dari in the beginning tu sebenarnya saya cerita sikit lah. Kenapa boleh sampai macam ni?
is in the beginning tu I rasa sebab keserasian tu tak ada. And then kalau kita masih bertahan macam Prof cakap, dia akan tentu something different. End of the day dia akan jadi something toxic. So anak kita akan membesar dan tengok keadaan mak bapak dia macam tu. So I nak add kat sini, sebenarnya penceraian ni is not end of everything. Maybe untuk memperbaguskan sesuatu dan situasi. So in the long run ni, actually suami isteri ni dia kena buang ego dia. Ya, betul. Okay. End of the day is all about ego. Kalau kita masih nak mempertahankan untuk something yang maybe kita nak kenakan orang tu balik ke, orang ni nak kenakan kita balik, macam tadi saling kutuk mengutuk lah apa. Anak kita akan membesar dengan keadaan macam tu, and their mental health is not good in the long run. Dan mereka akan menjadi something which is not supposed to be in the long run. So macam saya dengan my ex-wife ni, kita buang our ego aside, put our ego aside, sebab masa kita masih berkahwin tu, masih in relationship tu, kita tahu betapa susahnya nak dapatkan anak ni. My daughter. So we appreciate that, we put aside our ego. So kita jadi kawan baik. Kawan baik demi anak kita, supaya anak kita tidak membesar dan tengok keadaan negatif mak bapak dia. So that is very important. At the same time, dia tak merasakan kehilangan antara mak dia atau bapak dia. So kita ada bersama all the time. Okay, kes. Minta maaf saya mencelak. Okey, tapi ini menarik bila kita banyak tengok kes dua macam tadi kita cakap pasal anak kan. Kadang-kadang mak ayah ni punya pentingkan diri sendiri. Anak tu jadikan macam bahan tembusan. Betul. Kan? Jadi itu yang kita tak. Jadi bagaimana ketika melalui konflik itu, kes ni macam okey, now kita dah terpaksa berpisah. Jadi anak ni bagaimana? Tanpa rasa dendam dan sebagainya, kita nak uruskan anak ni macam bagaimana mencapai kata sepakat tu? So sebenarnya dia indirect. Tak ada kata sepakat ke tak ada, tapi kita masing-masing dah faham. Apa yang patut kita lakukan dan macam mana kita nak membesarkan anak ni. Sebab mungkin untuk dia membesarkan anak as a single mother pun susah juga. Me as a single father, if it's reverse pun susah juga. So kita berdua kena bersama untuk membesarkan anak. Macam kat tadi, we have to work as a team. Kan work as a team, bagi-bagi tugas. Kadang-kadang tak payah bagi tugas pun. Dah pam-pam sendirilah. Pam-pam sendiri dah. Oh, nak hantar sekolah ke, jemput di sekolah ke, dia ada aktiviti, extra aktiviti kalau mak dia keluar ke, apa ke. So, I can be there. Oh, like sekarang ni tengah busy shooting. Okay, mak dia ada. So, tak adalah anak tu membesar dengan, asyik bapak tak ada je, asyik mak tak ada je, tak ada. So, kita mengurangkan the whole situation supaya anak tu tidak merasa dia ditinggalkan macam tu je. Sebenarnya dia ada kasih sayang daripada mak bapak tu every day, every time, anywhere. Baik. Cuma perbezaan dia tak duduk sekali lah kan. Yes, betul. Tapi ibu bapa itu masih ada bersama dengan anak. Masih. Okey, baik. Ini mungkin pengalaman yang dikongsikan oleh Keith dan juga Kia sebentar tadi. Dan kita nak dengar juga pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengar dulu. Bagi saya, kena ada sifat tanggungjawab kepada individu masing-masing dan juga kepada tanggungjawab yang diberi. Sebab anak tu merupakan tanggungjawab kita, patut kita luangkan tanggungjawab tu dan tunaikan tanggungjawab kita. Jadi patutnya yang bergaduh tu tak perlulah bergaduh sebenarnya. Demi anak-anak, tak payah bergaduh lah. Tak perlulah gaduh-gaduh ni kan. Sebab kita manusia, sesama manusia, apa salahnya mengukuhkan hubungan yang baik sama manusia. And then nak merebut-rebut harta ni, benda ni saya pun pernah dengar juga macam di sekeliling saya kan. Kita ada anak-anak, kita juga ada keluarga untuk which is diorang semua kenal kita. Jadi untuk mengekalkan silaturahim tu as a parents, tunjukkan dekat anak-anak yang how kita act within this situation lah. Penting saya. Ialah untuk anak-anak kan. Tak nak bergaduh-gaduh lah kan. Nanti tunjuk contoh yang tak elok pada anak-anak kan. Salah satu tu betul lah. Kita kadang-kadang baik tu sebab untuk demi anak je lah. Sebab kita mungkin dengan bekas kita punya pasangan tu, kita ada anak. So kita berbaik tu atas untuk anak. Supaya kita tak nak bagi contoh yang negatif kepada anak tu. Kalau kita sering bergaduh ataupun continue bergaduh je dengan bekas pasangan, walaupun bekas, takut dia akan jadi contoh kepada anak-anak pula. So anak-anak akan terikut benda yang negatif. So takut terbawa-bawa bila dia dah dewasa ataupun mempunyai pasangan sendiri.
Baik, itu dia pendapat mereka di luar sana. Bukan saja rata-rata. Saya kira kita semua berharap, tidak kira apa juga keputusannya, mesti okey. Bukan untuk kepentingan dari sendiri, tetapi juga untuk anak-anak khususnya. Baik, kita ada satu komen daripada penonton kita di Facebook, Fatin Azirah. Okey, Fatin kata, saya dah bercerai selama 7 tahun. Alhamdulillah, hubungan baik saya bukan saja baik dengan bekas suami, tapi punyalah baik hubungan dengan keluarga mertua sampai saya berkahwin kali kedua. Ex mother-in-law, bekas mak mertuanya yang jadi driver bawa saya dengan suami ke majlis bertandang. Wah, ini sampel Fatin, tahniah. Alhamdulillah. Inilah orang kata silaturahim yang berterusan sebenarnya. Kemanisan bila kita berbaik dengan orang sekeliling walaupun kita dah berpisah. Dan bila kita bercakap tentang perpisahan ini, saya kira anak-anak adalah kata orang perkara utama untuk kita bincangkan. Betul. Kalau boleh saya tanya kepada Kias sendiri, kita bercerai ini, kita nak pastikan anak-anak kita faham bahawa ibu bapa mereka ini tidak seperti ibu bapa orang lain yang tinggal sebumbung. Ibu bapa mereka ini walaupun dah berpisah tetapi masih boleh baik. Kias sendiri, bagaimana agaknya nak beri kefahaman kepada anak tentang situasi Kias dan juga bekas isteri? Bekas suami. Bekas suami. Terbalik. Bekas suami, silakan. Dia adalah masa. Sebab kita pun macam saya ada 2 orang anak. Mungkin yang besar, walaupun darjah 3, darjah 4, dia boleh faham. Yang kecil, dia bukan tak faham. Dia pernah tanya saya pada mula-mula, kenapa orang lain sebelah tu, sebab sebelah tu kan, kenapa dia ada bapa, kenapa bapa dia serumah? Kenapa bapa kita tak serumah? Betul. Macam mana tu? Itu jam, saya punya nangis, saya buat bilik mandi lah. Okey. Saya nangis lah. Kakak dia sudah nangis kat bawah bantal. Kakak dah faham. Kakak dah faham. Okey kan. Tapi yang kecil saya cakap, tak apalah adik, saya tukar cerita lain. Saya cakap, adik adik nak abah-abah bila? Adik abah-abah malam, 2 pagi, 3 pagi, adik boleh abah, semua ada. Kalau kita lain pun, saya cakap, saya selalu pujuk dia kalau ada macam event macam contoh, birthday dia contoh, dia akan dapat 2 hadiah. Biasa saya cakap, saya akan pusing cerita macam pujuk dia, bahawa apa benda pun 2. Baba boleh bawa pergi holiday, mama bawa. Semua benda dia merasa 2 kali. Macam dua je. Hadiah-hadiah banyak cakap. Tapi benda tu susah. Saya cakap susah. Saya pun boleh surrender lah benda tu. Tapi akhirnya dah faham. Dia dan bagaimana dia faham? Sebab itu dia akhirnya akan faham apabila memang kita tolak ego kita. Adik teringinlah, adik teringin babah hantar. I duduk Sungai Buloh, babah bangsa. Babah cakap adik nak you hantar. Boleh. 6 babah datang. Okeylah. Adik teringinlah holiday sama babah. Kenapa tak sama-sama? Buatkan. Apa yang dia nak bagikan. Bagi. Tapi dengan cara kita. Ya. Tadi Kia cerita daripada awal. Batasannya tu. Tapi kakak dia pula walaupun umur, alhamdulillah kakak dia pun umur dah jam 4, 10 tahun, 11 tahun. Kakak bilang, tak apalah adik, cakap okey apa. Kakak backup saya pula. Akan menyokong sebab keadaan tu. Sebab kalau ikutkan sedih, kakak lagi sedih. Sebab kakak pernah merasa hidup bersama. Adik tak pernah. Adik bila lahir, adik tak pernah lah rasa macam ada bapak kat rumah. Itu benda macam macam tu. Tapi ya, saya yang ni gurau je penonton Tapi adik bertanya, adik nak babah baru. Adik nak babah baru. Pernah keluar tak? Tunggu perniagaan stabil. Okey, gurau je. Okey, tapi Cik Mazli, di sini juga kita masih berbaki masa ni, saya nak tanyalah, kalau katalah ada pasangan-pasangan di luar sana yang telah mencapai orang kata buntu, kita harus berpisah, kita harus bercerai. Apa sebenarnya yang mereka harus ambil kira sebelum buat apa pun juga keputusan untuk pastikan semuanya okey? Sebenarnya saya ingat sebelum bercerai itu pun perlu buat segala usaha untuk memperbaikkan dulu. Sebab bersama atau tidak bersama ni kesan dia tetap ada. Kan walaupun kita dah cuba macam tadilah, kita dah cuba, tetap sebenarnya anak tu tetap akan terkesan lah. Tetap ada perbezaan kalau nak dibandingkan. Maknanya the best, the paling ideal keadaan masih lagi bersama lah. The best ideal kan. Tapi kita nak buat macam mana dah tak boleh. So bila dah tak boleh, di sini penting untuk perbincangan, duduk dan berbincang secara rasional. Tolak tepi, kita dah sekarang kena bersetujulah masing-masing. Okey, kita dah tak sesuai untuk bersama. Okey. Kita dah tak boleh dah. Kita dah cuba, dah jumpa kaunselor semua dah tak boleh. Okey. So sekarang ni apa perancangan dia? Perancangan dia apa? Contoh paling penting adalah hadanah lah, penjagaan anak-anak ni. Kan siapa nak jaga, berapa lama, giliran macam mana, siapa yang tanggung, ni tanggung apa, semua tu perlu dibincangkan dengan sangat detail. Kan?
Kemudian dari segi percutian, masing-masing kalau contoh kalau kita kerja fleksibel, pasangan kita juga berjadual, maka kena adjust lah. Semua tu penting. Dan bagaimana untuk nak mengisi hari-hari penting anak-anak tu. Itu macam disebut tadi, itu semua penting tu. Sebab untuk kita rasa anak-anak ni supaya dia rasa dia tak rasa perbezaan tu tidak terlalu besar. Kan dia tak adalah bila pergi sekolah orang lain ayah datang ambil, ni ayah tak datang ambil. Benda tu semua akan beri kesan. Sebab anak-anak ni dia akan absorb semua keadaan situation dan dia akan anggap contohlah kan, oh perkahwinan inilah perkahwinan. Kalau contoh yang toksik dalam perkahwinan tu mak ayah asyik bergaduh depan mata, dia akan anggap inilah perkahwinan. Maka tak berguna dia kahwin masa akan datang. Itulah yang dia akan belajar. So sebab tu kita kalau boleh kita sediakan ruang pembelajaran tentang kehidupan yang terbaik untuk anak-anak. Biar dia lalu tapi dia faham, justify, jangan pandang rendah kepada akal anak-anak. Sebab dia tengok bila kita cuba fahamkan dia, kita yakinkan insya-Allah dia akan cuba memahamilah. Cuma satu je saya pesan. Nak bercerailah dengan cara yang baik. Keluarga jangan menambah keadaan, menambah buruk keadaan. Kadang-kadang perceraian pihak ketiga lah, pihak sekeliling ni. Saya kadang-kadang risau berapa. Kadang-kadang rumah tangga ni kan mungkin nak baik tapi datang mak hasut, ayah hasut. Sebahagian mak ayah yang pada saya jangan main peranan syaitan. Ramai pula yang bercucuk. Jangan main peranan. Maknanya biar anak tu sendiri buat keputusan. Betul. Kerana mereka lebih jelas, mereka lebih faham, mereka lebih tahu tentang keadaan yang sesuai untuk dia. Sebab kalau anak-anak juga membesar dalam keadaan toksik juga, itu juga akan memberikan suasana pembesaran yang buruk untuk dia. Betul. Saya setuju bila Encik Fazli katakan sebab kita je yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Kalau boleh kita simpan segala cerita dalam selimut, segala aib kita dan juga aib pasangan. Mungkin di akhir perbincangan ini juga sedikit daripada Keith pesanan kepada pasangan di luar sana bahawa kita boleh je kekalkan hubungan baik dengan bekas isteri, bekas suami demi anak-anak. Kalau bukan demi anak-anak apa salahnya kita berkawan? Panjang sikit betul, kita nak dengar cerita Keith. Okey, untuk saya actually dalam situasi macam ni, macam mana kita boleh kekal as friends lagi kan? Actually, walaupun dah cerai, kadang-kadang di depan nampak semua cantik, bagus and everything. Sebenarnya kadang-kadang pun ada konflik juga. Masih ada konflik juga. It's just macam mana kita nak sit down and talk about the situation. Jangan ada masalah sikit, masing-masing diam bawa diri. Ya kan? Sebenarnya itu pun tak baik juga. And then tiba-tiba bapa ke mak menghilang lama. Kenapa bapa tak datang tengok ni? Kenapa mak saya tak datang tengok ni? So benda macam tu is very important walaupun dah bercerai. Any situations that you guys going through sekarang ni, sit down. Walaupun benda tu baik, buruk, apalagi kalau buruk lah kan, is something which is not good. Talk about it. Jangan senyap. Jangan jadikan benda ni masing-masing start balik ego tu. Lari start balik ego tu kan. Itu number one. And then second thing, I think yang penting sebab kita Asian culture kan, benda ni tabu kalau nak menceritakan pasal perceraian. Let's say dah cerai, pasangan our ex ni dah ada pasangan ke, kita dah ada pasangan. Kadang-kadang sharing to our ex pun is something good juga, you know. So jangan jadikan benda tu tabu. Atau and like especially for guys and women kat Asian culture ni, dia malu nak menceritakan sesuatu lepas dah bercerai. And then seek a support system tu sangat penting juga. Especially like I think bukan ini mengurangkan disrespect any inilah perempuan ke pihak mana. I think in this situation pun kadang-kadang cerai ni plays a very important role untuk psikologi lah. And the support system actually untuk lelaki sangat kurang. Sangat kurang actually if you and then it's not satu kebiasaan untuk lelaki menceritakan hal-hal seperti ini. Jumpa kaunselor ke apa. Betul. Sangat kurang. So the support system is very important sebenarnya. Dulu Keith siapa? I went through by myself lah sebenarnya. So it's a tough time jugalah sebenarnya. Depan nampak okey tapi internally you are destroyed sebenarnya. Okey. Baik Keith, mungkin ringkas tentang anak juga. Bagaimana anak masih kecil sebenarnya kan? Masih. Tapi macam mana anda berdua kata macam sama juga macam Keith tadi kan, membuatkan anak tu faham inilah keadaan ibu bapanya sekarang. Mungkin ada pasangan baru nanti. Bagaimana menyesuaikan? I think masyarakat cakap lah, it's all about timing kan. Masa tu. So anak akan go through a phase yang diorang akan tengok the whole different situation yang mereka akan lalui. So itu akan menjadi satu kebiasaan, tapi as a parents kita pun kalau ditanya, dipersoalkan benda-benda macam ni, kita kena bagi tahu. Tak ada benda yang kita perlu rahsiakan sebenarnya. Nak sembunyi-sembunyi kan? Tak ada. Actually just be frontal je. Everything kita just be frontal and then at the same time be open for their questions. Apa dia nak tanya, kita jawab dengan jujur. Bagi dia tanya.
Okey. Okey, baik. Mungkin secara ringkasnya daripada Kak Kia sendiri, Kia sendiri, maafkan saya. Pesanan akhir pada mereka kepada pasangan-pasangan di luar sana. Silakan. Untuk pastikan okey juga untuk anak-anak. Yes. Dan diri sendiri juga. Betul. Saya sebenarnya memerhati juga semua sosial media kita pun baca kan. Ya. Gini. Dan saya ada pernah melontarkan komen. Saya cakap apa benda pun, walaupun ini tak okey, kau takkan okey. Cerita dah bercakap, korang takkan okey. Jadi korang kena okey untuk anak, itu je. Apa jadi dah bercerai, tidak ada yang okey, betul ke? Tak ada okey. Tetapi ingat, korang kena okey demi anak-anak. Buat apa anak tu tarik, jangan jumpa member nangis. Tak stres ke? Kita pun stres. Daripada kita boleh masak, lah nangis ni pula nak dibujuk, tak menambah cerita. Ini tanya babah nak dijawab, nak je ini, nak ditipu, nak di ini. Dia pening lah. Saya cakap penat lah macam tu. Nak masuk lagi-lagi kalau kita selebriti, kita nak letak pula dekat. Yelah, kalau saya kalau saya ni, saya pun selebriti tak cerita lah ni saya. Kalau saya cerita sebenarnya kan gini. Pergi mahkamah tak nak jaga. Peninglah kepala. Peninglah. Serahnya semua pada Allah SWT. That's it. Cik Fazli, kita dah mendengar kisah ni. Cuma nak jadi kesimpulan rumusan Cik Fazli untuk kita pastikan orang kata institusi perkahwinan, kekeluargaan kita ni sentiasa harmoni lah. Kita nak berkahwin, kita nak bahagia selamanya, itu impian kita. Tapi ada satu keadaan, setengah-setengah keadaan tak mungkin berlaku. Jodoh kita sampai di situ saja. Tapi pastikan kita dah usaha betul-betul, dah jumpa kaunselor, dapatkan bantuan pakar dan sebagainya, cari cara yang terbaik. Tapi kalau dah tak dapat, maka buatlah keputusan. So bila buat keputusan, tolak ego ke tepi. Apa kesan buruk yang kita nak kena hadapi dan kita nak kena counter. Contoh bab anak-anak lah. So sebab tu saya rasa apa-apa saja, saya suka cerita bila Syirah sebut tadi, simpan cerita aib pasangan kita ni dalam untuk diri kita cukup. Sebab kalau kita cerita dekat media sosial tentang keburukan suami ex kita dulu. Ex kita adalah ayah pada anak kita. Jadi anak akan tengok yang kita duk buruk-burukkan ayah tu kan. Sama juga kalau contoh kita duk sibuk semua ni, tapi kesan tu semua pada anak. Apatah lagi berebut bergaduh dalam mahkamah. Kan? Anak tu akan membesar, akhirnya apa akan berlaku? Anak tu mungkin benci dua-dua. Mak pun benci, ayah pun benci. Sebab apa? Sebab serabut. Akhirnya dia bawa diri dia. So nak mengelakkan benda itu, sebab tu bercerailah dengan cara baik. Memang inilah Islam anjurkan. Bercerailah dengan cara yang baik. Dan maafkanlah pasangan kita, maafkanlah kesilapan kalau ada kesilapan, perbaiki diri kita. Kadang-kadang perceraian ni membuka ruang untuk kita beroleh pasangan yang lebih baik, lebih bahagia, dan bila kita bahagia dengan pasangan baru ni juga kita boleh membahagiakan anak kita ni dengan pasangan yang lama sebenarnya. Saya kira sebenarnya waktu yang sangat padat, tapi banyak perkongsian yang kita dapat sebenarnya Syirah hari ini. Betul. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita, Kia, Keith dan juga Encik Ahmad Fazli. Kami doakan mungkin pasangan-pasangan di luar sana yang berdepan dengan konflik ini jumpa sinar harapan untuk kembali duduk demi anak-anak. Yang berpisah tu adalah suami isteri, bukannya anak-anak. Yang penting okey semua je. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Terima kasih banyak.